Hai, Assalamualaikum guys. Kembali lagi dalam channel Cikgu Ana. Tengok, kalau kamu perhatikan contoh 3, ini merupakan contoh soalan percubaan. Okey, kalau kita tengok di sini, soalan dia adalah Raja 9 menunjukkan sektor OPQR. Jadi kamu kena pasti dulu mana OPQR. OPQR. So yang besar ni berpusat O. Berpusat O ni penting. Kenapa? Sebab bila kita tahu pusat, jadi kita akan tahu mana satu jari. Dan OTQ ialah sebuah segitiga. So yang ini adalah segitiga bersudut tegak. Diberi sudut POR. Sudut POR. Jadi, kalau cikgu dapat tu, cikgu akan terus tanda siap-siap. POR, so sudut dia kat sini. Okay. POR ialah 120. So, cikgu tulis siap-siap 120. Dan dia kata, OP nisbah OT adalah bersamaan dengan 5 nisbah 4. Maksudnya, panjang OP dengan panjang OT dengan nisbah dia 5/4. Okey, guna pi sama dengan 20/27, hitung A, perimeter dalam kawasan berlorek. B, luas dalam centimeter square kawasan berlorek. Okey, sekarang kita nak buat yang A. Nak buat A, dia nak perimeter kawasan berlorek. Ingat satu perkataan, perimeter. Perimeter ni adalah ukur keliling. Okey, ukur keliling di mana dia ni kita nak ukur di luar saja, bukan di bahagian dalam. Kalau dia nak kawasan berlorek, jadi kalau kamu tengok kawasan berlorek, cikgu highlightkan kawasan berlorek. Kawasan berlorek dia antara sini, cikgu ambil dia punya perimeter saja. Ini panjang ni dengan panjang yang ini. Juga yang ini, segitiga ni kita kena ambil lah. Okey. Macam tu. Okey, jadi cikgu akan tunjuk guna pen lah, cantik sikit. Okey, jadi semua yang cikgu tandakan dengan warna purple tu kita perlu kira. Itu dipanggil ukur keliling. Maksudnya yang berlorek. Kenapa cikgu ambil yang dalam sekali? Kerana yang dalam ni dia menutupi kawasan yang berlorek tu. Betul tak? Okey. Jadi sekarang cikgu akan isi dulu maklumat. Perimeter maksudnya kita kena tambah semua. So maksudnya cikgu kena tambahkan yang pertama PR. PR tu panjang lengkok PR-nya. P sampai R. Kemudian cikgu kena tambah R ke O. Okey, tambah panjang RO tambah panjang OP. Selalu cikgu akan ajak student untuk tulis dulu apa yang kita nak kena tambah. Dan tambah lagi OT tambah TQ tambah QO. Okey. Dan baru cikgu akan cari satu persatu. Okey, sekarang cikgu nak cari PR. PR merupakan panjang lengkok. Jadi bila panjang lengkok, ingat dah tadi formula dia apa? Perimeter bulatan 2 pi J, panjang lengkok theta per 360 darab 2 pi J, luas bulatan pi J kuasa 2, luas sektor theta per 360 darab pi J kuasa 2. Jadi cikgu nak guna panjang lengkok. So bila cikgu nak guna panjang lengkok, cikgu gantikan dengan buat bracket lah. PR, cikgu nak buat yang PR dulu. So theta dia dah bagi tadi 120 per 360 darab 2 darab jejari dia berapa? Darab pi dulu lah, 20/27 darab jejari. Jejari mesti dari pusat kan cikgu kata. So dari pusat sampai lilitan dia, kat sini dia bagi 10. So terus masukkan 10. Tambah dengan RO. Okey, sekarang cikgu nak cari RO. Disebabkan ini pusat, okey. Disebabkan ini pusat, jadi ini jejari, maka ini pun dianggap sebagai, bukan dianggap, dia memang jejari. Kerana jejari ni, macam cikgu tunjuk kat sini, satu bulatan, jejari ni dia mesti di pusat, dia potong mana-mana pun dia dikira jejari.
Maksudnya tak kisah bahagian mana-mana pun boleh cari. Maksudnya kalau sini 7, semua ni 7. Jadi kalau sini 10, maksudnya semua dia OR pun 10. Jadi masukkan 10. Tambah dengan OP. Okey, sekarang cikgu nak cari OP. Tambah dengan OP. OP berapa? Pun 10 juga. Tambah dengan OT. Okey, sekarang cikgu nak cari OT. Macam mana cikgu nak guna maklumat untuk cari OT? Kamu boleh tengok di sini. Okey, so cikgu buat di tepi. Dia kata OP nisbah OT adalah bersamaan 5 nisbah 4. Sekarang kita gantikan. Kita buat macam ni. OP per dengan OT sama dengan 5 per 4. Ingat, nisbah boleh ditukar balik kepada pecahan. Okey, sekarang OP yang real punya OP adalah 10. So, cikgu masukkan 10 per dengan real punya OT, cikgu tak tahu. So, cikgu bubuhlah OP sama dengan 5 per 4. Jadi, kalau cikgu nak cari OP pula. Cikgu nak cari OT, cikgu just darab silang lah. So, di sini cikgu dapat 40 sama dengan 5 OT. Kalau cikgu nak cari OT, 40 cikgu bahagikan dengan 5. So, cikgu dapat OT sama dengan 8. Maksudnya OT ni 8. Okey, baik. Okey, so kita masukkan di sini OT 8. Sekarang cikgu nak cari TQ. Sebelum cikgu nak cari TQ, cikgu kena tahu dulu OQ berapa. Okey, kamu tengok OQ ah. Cuba tengok betul. OQ. Perasan tak? O dengan Q ni dia sampai kena lilitan. Kamu kena tengok perbezaan dia. OT, T ni tak kena lilitan. Betul tak? Tak kena lilitan bulatan tu. Tapi OQ kena lilitan bulatan. Bila kena, dia dah dipanggil sebagai jejari. Maksudnya, dia ni adalah 10 cm. Jadi, bila cikgu ada dekat sini, maksudnya di sini, cikgu boleh gunakan teorem Pythagoras untuk mencari TQ. Itulah masalahnya dalam soalan perimeter dan luas bulatan ni. Kerana kita perlu kadang-kadang melibatkan beberapa konsep. Tapi sebenarnya, kalau kita faham, dia tak jadi susah pun. Okey. So, sebagai contoh, 8, 10 ni cikgu nak cari TQ. Cikgu terus boleh ambil. Ini adalah hypotenuse. Ini cikgu bagi T lah. Okey, so hypotenuse 10 kuasa 2 tolak dengan 8 kuasa 2. Okey, so 10 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2 sama dengan 36. Kita dapat 6. So, di sini 6. Okey, and then cikgu dah dapat dah TQ. Tambah 6. OQ tadi 10. Okey, so macam cikgu kata tadi, sebenarnya RO, OP, OT, TQ, TQO ni kita boleh je cari dengan konsep-konsep yang kita dah belajar. Yang kita nak guna konsep baru tu adalah PR sahaja. PR tu adalah konsep yang digunakan di dalam untuk mencari panjang lengkok. Ini je kita kena kira, dapat kita terus tambahkan. Kamu terus boleh masukkan ini semua dalam kalkulator sahaja. Okey? Dengan cara kamu pastikan yang itu kamu letak bracket dulu. Okey, 120 per 360 darab 2 darab 22 per 7 darab 10. Terus tambah 10 tambah 10 tambah 8 tambah 6 tambah 10. And then kita terus dapat jawapan. So, ambil dalam perpuluhan iaitu 64.95. Okey, 64.95. So, masukkan di sini 64.95. Okey, sebenarnya tak susah pun. Kalau kita dah faham konsep, kita memang boleh buat. Kita faham formula, kita boleh buat. Cumanya yang kamu kena tambah sikit maklumat ialah tentang teorem Pythagoras ni. Okey, kadang-kadang dia memang suka masukkan konsep teorem Pythagoras. Okey, next kita nak tengok soalan B. Soalan B dia minta kita untuk cari luas kawasan berlorek. Okey, so cikgu clearkan dulu board ni. Okey, baik, sekarang kita nak pergi pula kepada bahagian mencari luas kawasan berlorek. Cuba kamu tengokkan luas kawasan berlorek, dia merangkumi semua. Okey, saya cikgu cerita sini.
dia merangkumi semua ni. Tetapi yang tak berlorek tu segitiga. Jadi maksudnya cikgu tak boleh masukkan luas segitiga. Cikgu just kena lorekkan kawasan berlorek tu, maksudnya kawasan sektor yang keseluruhan, okey, luas sektor keseluruhan ditolakkan, ditolak dengan luas segitiga. Okey, itu penambahan formula untuk yang tak melibatkan bulatan ni lah. Okey, jadi sekarang ni apa cikgu kena buat ialah cikgu perlu tulis dululah. Okey, kalau kamu faham konsep, kamu tulis dulu. Nak cari luas kawasan berlorek, kamu kena ambil keseluruhan luas sektor tolak dengan luas segitiga. Okey, so kita kena tolak dengan luas segitiga. Okey, jadi sekarang ni luas sektor dah ada dekat sini. Jadi masukkan dulu, tulis dulu tak apa. Theta per 360 darab pi j kuasa 2 tolak dengan luas segitiga 1/2 darab tapak darab tinggi. Okey, next kita nak ganti nilai. Sebab tu cikgu kata nak start apa-apa tulis dulu step by step. Okey, luas sektor. Luas sektor senang saja macam kita buat perimeter tadi. Maklumat dah ada, 120 per 360 darab 22/7 darab jejari 10 kuasa 2. Tolak. Luas segitiga 1/2. Tapak dia yang ni 6. Tinggi dia yang ini 8. Oh, senangnya. Okey, senang sangat. Masuk terus semua dalam kalkulator. Okey, ingat bila masuk kena ada bracket sebab kalkulator tak faham. Okey, per 360 darab 22/7 darab 10 kuasa 2 tutup bracket tolak dengan 1/2 darab 6 darab 8. Okey, kemudian sama dengan terus dia bagi jawapan, tukarlah pada perpuluhan iaitu 80.76. So di sini 80.76 cm square. Okey? Senang je. Okey, baik kita tengok contoh lagi satu. Okey. Dia bagi raja 11 menunjukkan sektor OMNN dan OQR dengan pusat sepunya O. Diberi bahawa OM sama dengan 7. Bila maklumat tu bagi, kamu catat siap-siap. OM sama dengan 7. Mana OM? O sampai M. So sini saja 7. Dan MN ni adalah 3. Okey, kemudian dia kata hitung. Tapi kamu kena tengok ni, dia kata guna pi sama dengan 22/7 dan berikan jawapan betul pada 2 tempat puluhan. Bila dia bagi syarat nak dalam 2 tempat puluhan, jangan langsung tulis dalam pecahan. Okey, itu bagi perhatian. Hitung perimeter seluruh rajah. Senang aja, perimeter seluruh rajah. Okey, catat dulu formula. Perimeter bulatan ialah 2 pi j. Luas pula panjang lengkok adalah theta per 360 darab 2 pi j. Luas bulatan pi j kuasa 2. Luas sektor theta per 360 darab pi j kuasa 2. Okey, perimeter seluruh bulatan. Ingat cikgu kata perimeter adalah yang di luar. So, cari perimeter seluruh bulatan, maksudnya cari dulu dekat luar dia. Okey, huruf apa yang ada? Apa huruf dia? R ke Q. So RQ tambah sikit ni QP. Sebab dia tak kata kawasan berlorek tau, dia kata seluruh rajah. Tambah PN. Cikgu ikut huruf je. Tambah ni sikit. Tambah NM. Tambah ni sampai sini MO. Tambah ni sikit O sampai R. Okey, bila kita ada maklumat ni, baru kita tahu apa step by step yang kita nak cari. Okey, baik. So, sekarang kita nak cari RQ. Okey, baik. Sekarang kita mula yang pertama, nak cari RQ. RQ ni adalah lengkok. Betul tak?
Bila dia lengkok, jadi kita guna formula panjang lengkok. So, bila kita guna formula panjang lengkok, jadi kita mesti ada dia punya sudut kan? Sebab kita dah tengok dah formula dia mesti kena ada sudut. So, maksud cikgu kena tahu sudut ni berapa. Jadi, nak tahu sudut ni berapa, cuba kamu tengok. Bila kita cantumkan ke semua ni, kalau kamu cantum semua ni, kamu dapat satu bulatan. Bila satu bulatan, ini dia bagi 200, ini bagi 50. So, cikgu boleh cari tak yang sikit lagi bahagian ni? Boleh. Dengan cara, keseluruhan dia adalah 360, tolak 50, tolak 200. Okay? So, cikgu dapat kat sini 110. So, maksudnya nilai di sini adalah 110. Cari siap-siap senang. Okey. Baik, so terus kita boleh masukkan dalam formula 110 per 360 darab 2 darab 22 per 7 darab, okey, jejari. Jejari bulatan ni mesti daripada O sampai sini. Okey, jadi kalau kamu tengok bulatan ni, dia bersamaan dengan pusat dia ni. Okey, kalau kamu tengok pusat dia ni, dia sampai sini, ini jejari dia kan. Dan dia bersamaan dengan yang ini, OM. Kenapa? Sebab mereka ni datang daripada bulatan yang sama, cuma tak dilorekkan saja. Macam mana cikgu nak tahu sama? Tengoklah dia punya lukisan ni kan sama. Jadi jari ni akan sama dengan sinilah 7 cm. So darab dengan 7 tambah dengan siap RQ QP. QP yang kecil ni. QP yang kecil ni dia kalau sini 7, sini pun 7. Jadi baki dia mesti sama dengan MN. So dia adalah 3 tambah dengan PN. PN maksudnya lengkok yang baru. Lengkok yang baru, sudut dia 50. So, buat benda sama, formula yang sama, cuma sudut yang berbeza. 50 per 360 darab 2 darab 22 per 7 darab jejari dia kat sini berbeza. Sebab dia ni jejari dia, kalau cikgu highlight ni, dia daripada sini sampai sini. Sebab dia bulatan tu panjang sikit. Jadi total jejari dia dekat sini adalah berapa? 10. Jadi masukkan dalam formula 10. Okey, siap untuk PN. MN ataupun NM iaitu 3 kita dah cari tadi. MO 7. Okey, OR pun 7. Kemudian senang je. Ganti semua ni masuk dalam formula. Ingat, jangan salah gantilah. Ada setengah orang dia suka kira satu-satu. Boleh juga cara selamat. Ada setengah yang dah cekap guna kalkulator, dia akan semua masukkan. Yang cikgu takut yang jenis masukkan semua ni, takut kita buat careless saja. Okey? Okey, baik. So kat sini jawapan dia adalah 42.17 cm. Ingat sebab dia nak 2 tempat perpuluhan. Okey, baik. Menjawab soalan B, dia minta kita untuk cari luas dalam cm kawasan berlorek. Okey? Okey, nak cari kawasan berlorek, kamu kena faham. Kamu cuba tengok kawasan ni. ORQ. ORQ ni keseluruhannya dah berlorek, betul tak? Jadi dia tak ada masalah. So, kita cari dia dulu. So, kita nak cari luas sektor ORQ. Okey, luas sektor ORQ. Formula dia theta per 360 darab pi j kuasa 2. Kemudian gantikan theta dah ada 110 per 360 darab 22 per 7 darab jejari 7 kuasa 2. Okey, cari yang tu dulu. So kat sini cikgu dapat 47.06. Okey, tinggal yang ni dulu. Sebab ini tak ada masalah dah. Okey, yang ini, kawasan ni. Okey, kawasan ni ada masalah sikit. Sebab yang lorek dia bahagian ni je. Jadi nak cari yang bahagian lorek ni, kita kena tolak yang tak lorek ni. Itu je kamu kena ingat. Sekiranya dia bagi satu bahagian lorek, satu bahagian tak lorek, dia mesti kena tolak. Lepas kita tolak nanti, yang lorek tadi ni akan tambahkan dengan yang inilah. Yang kita dah cari 47.06 ni. Okey, macam mana nak tolak? Cari yang semua ni, keseluruhan semua, tolak yang tak berlorek warna putih ni. Jadi dia di sini melibatkan dua jenis luas sektor. Okey. So kat sini cikgu guna luas sektor yang besar dulu. OPN. Okey. OPN. Cikgu guna yang besar dulu kerana yang besar kena tolak yang kecil. So
theta dia adalah sudut dia sama je, 50 per 360 darab 22 per 7 darab, kalau kamu tengok yang besar ni, OPN ni, berapa dia punya jari yang besar? 10. Tadi kita dah cari kan. Sebab tu cikgu kata, kalau kamu boleh betul kat soalan A, insyaAllah soalan B kamu boleh betul. Okay, so untuk yang ini cikgu dapat 43.65. Sekarang cikgu cari luas sektor OQM. Okay, OQM yang kecil ni. Okay, so sudut yang sama 50 per 360 darab 22 per 7 darab, cuma jari dia berbeza sikit sebab dia pendek, so dia O sampai M. So jari dia adalah 7/2. So kita akan dapat 21.39. Jadi bila kita dah dapat yang ini, yang ini, yang ini, macam cikgu kata tadi, yang ini kena tambah dengan yang dah dilorek. Yang dilorek ni dia kena, keseluruhan ni kena tolak yang ni dulu. Jadi kat sini cikgu tulis, maksudnya 43.65 kena tolak dulu dengan 21.39. Dah dapat jawapan dia, baru kita tambah dengan 47.06. Okay, kalau kamu tak faham nanti kamu boleh tanya dekat komen kat bawah, supaya nanti cikgu boleh buat explanation tambahan. Tolak 21.39 tambah dengan 47.06. So kita akan dapat 69.32. Okay, so itu sahaja. Tak susah sebab cikgu pernah ada seorang pelajar, dia datangnya daripada pelajar sederhana. Bila dia dapat 4 formula ni dan dia tambah beberapa formula, iaitu formula segi 3, formula segi 4, dia ingat luas-luas tu. Kemudian dia cuba banyak latihan dan akhirnya dia berjaya menjawab soalan ini dalam SPM. Dan ini membantu dia untuk mendapat grade C+. Okay guys, so sekiranya ada apa-apa pertanyaan, kamu boleh komen dekat bawah. So jumpa lagi untuk video seterusnya. Bye and Assalamualaikum.